Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertama-tama bersyukur dapat lagi kita pada hari ini, hari yang ke-12 perintah kawalan pergerakan untuk sama-sama kita berusaha menghindarkan semua daripada COVID-19. Dan seperti biasa, saya Ustaz Suhardiman bin Muhammad Azim dari Rumah Ngaji Barakah akan bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan sekitar 15 ke 20 minit ini untuk sedikit tazkirah zuhur pada setiap hari, insya-Allah. Dan sebab itu saya mohon kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menonton video ini ataupun tazkirah ini, mohon supaya tuan-tuan sama-sama share, berkongsi, supaya rakan-rakan kita yang tidak follow Mual Haji Barakah ini dapat juga manfaatnya, insya-Allah. Itu tanggungjawab kita bersama, sebab itu juga merupakan satu kerja dakwah kita. Yang Nabi kata bahawa baligh anni walau ayah. Dan tak semestinya kita berdakwah ni dengan kita sendiri yang bercakap, ataupun kita sendiri yang berceramah, ataupun kita sendiri yang bersyarah. Tak. Kalau kita penganjur, janganlah kita sebagai menyampaikan apa yang Nabi suruh. Kalau kita buat alam pun sama. Kalau kita ajak kawan kita pun sama, insya-Allah. Dia termasuk dalam golongan orang-orang yang sama-sama menyampaikan apa Nabi sebut sebagai balighni walau ayat. Sampaikan satu ayat walaupun satu ayat. Sampaikan daripada aku ni walaupun satu ayat. Dan insya-Allah dalam sekitar seperti disebutkan tadi bahawa 15 ke 20 minit ni kita sama-sama berbincang, sama-sama berkongsi ilmu Allah Ta'ala ini. Sebagaimana kita tahu bahawa hari ini kita masih lagi dalam perintah kawalan pergerakan. Jadi untuk itu malah kita sama-sama mengisi masa lapang kita ini. Mungkin kita dah puas dah kata. Pagi tadi kita dah mengaji, tengok TV, berita, CNN, CGTN, macam-macam, Al Jazeera, cerita drama Melayu dan sebagainya, sukan ke ataupun dari mana-mana cerita sebagainya. Jadi sekarang ni kita meluangkan sedikit masa kita untuk sama-sama kita berbincang ataupun kita buat satu perkongsian berhubung dengan ilmu yang saya sebutkan itu sebagai jenis-jenis nafsu. Kita telah bincang 5 jenis nafsu hari sebelum ini, dan hari ini kita nak pergi kepada jenis yang ke-6. Kita nafsu ni banyak kan, ada 7. Kita sebut dulu baru al-amarah lah, al-lawamah lah, kan, al-mulhimah, al-mutmainnah, redha. Hari ni kita pergi ke al-mardiyah. Oh, ini peringkat tinggi. Kalau al-mutmainnah tu kita 50-50. Al-redha ni kita dah dapat tinggi, dia punya persentage kebaikan dia, amal kebajikan kita, amal soleh kita. Hari ni kita pergi kepada jenis yang ke-6. Iaitu jenis yang ke-6 itu disebut sebagai mardiyah. Allah Ta'ala sebut kata bahawa irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Irji'i ila radiyatan mardiyah. Kembalilah kamu kepada Tuhan kau yang sama-sama meredainya. Manusia sampai ke Allah Ta'ala redha. Ini Allah Ta'ala benar-benar redha kepada kita. Jadi tuan-tuan, nak sampai ke peringkat 6 ni, tentulah kita perlu melakukan amalan soleh yang berlipat kali ganda. Bukan biasa-biasalah. Kalau kita hari ni semayang ataupun solat
ataupun cuma jampin, ataupun solat kita tidak berjemaah, tidak disuruh di masjid, ataupun solat kita macam patut ayam sebagainya, maka jauhlah. Jadi nak sebut bahawa orang ini ataupun sampai ke peringkat ini, solatnya solat sempurna yang betul-betul boleh mencegah dia daripada melakukan perkara yang keji dan mungkar. Puasa dia puasa khusul. Orang yang betul-betul memahami dan mengetahui semampu dia berpuasa, bukan saja menahankan diri daripada makan dan minum, tapi lebih daripada itu. Dan tentunya tuan-tuan dan puan sentiasalah mengaji Al-Quran. Jenis kita ni Al-Quran. Quran pun kita tak apa lepas dah. Tapi tak apa, dia tak ada syarat. Allah Ta'ala tidak meletakkan syarat. Yang pentingnya, siapa yang melakukan kebaikan, Allah tak nak kira. Wa man ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Allah Ta'ala kata bahawa siapa yang buat kebajikan walaupun sebesar zarah, dia akan kira. Jadi tuan-tuan dan puan, janganlah kita rasa segan, malu, malas, culas, menanggung-nanggung untuk buat kebajikan ni, kerana Allah Ta'ala kira. Dia kata gini tuan-tuan, dia senang je ceritanya. Kalau kita buat baik, maknanya kita tak buat jahat. Tu je. Confirm. Kalau kita buat baik, maknanya kita tak buat jahat. Tapi kalau kita tak buat baik, maknanya apa? Sebab tu Tuhan kata bahawa tak apa. Buat baik walaupun sebesar zarah, tak ada masalah. Aku kira. Yang pentingnya, kita usaha buat baik. Dan mula-mula memanglah kita kata besar zarah. Kan? Memanglah orang kata mula-mula sikit kecil, tapi lama-lama dia jadi besar. Tu. Walaupun sebesar zarah tak apa. Dia mula-mula sebesar zarah, lepas akhirnya sampai sebesar gunung Uhud, insya-Allah. Jadi orang jenis ini, kita lihat yang pertama sekali orang yang jenis nafsu al-mardiyah ni, pertama sekali dia baik budi pekerti. Bersopan santun, lemah lembut, belas kasihan kepada makhluk. Dia bukan hanya belas kasihan bergen dia saja, saudara mara dia saja, adik-beradik dia saja, anak-anak saja, semua makhluk. Termasuk binatang, termasuk pokok kayu, termasuk alam. Tidak mencemarkan alam. Tidak buang sampah merata-rata. Tidak buang puntung rokok merata-rata. Menjaga kebersihan air, sungai dan sebagainya. Menjaga alam, fauna dan flora. Dia sentiasa menjaga itu. Dia sentiasa menjaga untuk kebaikan semua makhluk. Nampak sesuatu yang kotor, dia bersihkan. Nampak satu perkara yang keji, dia betulkan. Ini jenis yang amal ma'ruf nahi munkar ni. Dia belas kasihan semua makhluk. Dan dia meninggalkan semua perkara itu hanya semata-mata kerana Allah Ta'ala. Kan? Dia meninggalkan semua perkara. Dan yang hanya dia buat ialah apa yang Allah Ta'ala perintah. Semua perkara ditinggalkan. Selain daripada yang Allah Ta'ala suruh buat. Ini kita ni kan banyak kita punya idea sendiri, rasa-rasa. Rasa aku. Kita rasa aku. Jadi tuan-tuan ini bukan rasa ni, ini memang perintah Allah Ta'ala dia buat. Sami'na wa ata'na. Tak? Sami'na wa ata'na. Tuhan suruh buat, dia buat terus. Ni kita semayang di awal waktu. Allahu Akbar. Kan? Kita tangguh lagi. Berpuasalah. Setiap Isnin dan Khamis kita tanggung-tanggung lagi, tunggu esoklah. Semua apa yang Allah suruh buat tu, sama ada sunat ke, wajib ke, fardu ke, itu semua diutamakan. Tak ada tangguh. Mengajilah kamu. Kerana aku suka orang mengaji. Ya Allahu Akbar. Tunggulah, nak cari tempat lah, cari tu, cari ni. Tak, kita sentiasa mengaji, sentiasa baca Quran sebagainya. Dan orang dia jenis ni lah, dia sentiasa mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dipanggil taqarrub. Taqarrub tuan-tuan. Dia mendekatkan diri dia kepada Allah SWT, sentiasa berzikir, sentiasa beribadat, sentiasa berfikir tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Biasanya dia berfikir tentang keagungan Allah Taala. Fikir nampak saja. Yang kita hari ini disebut sebagai ayat-ayat, tanda-tanda kebesaran Allah Taala ini. Di antara kita nampak dua. Yang kita selalu baca dipanggil ayat al-maqur'ah, ayat-ayat maqur'ah. Itu ayat-ayat yang kita baca. Allah Ta'ala cerita tentang keagungan dia dalam Al-Quran. Siapa-siapa baca Quran, faham baca Quran, dia tahu. Ini merupakan tentang keagungan Allah Ta'ala. Cerita tentang apa? Cerita tentang dia
tentang langit, tentang bumi, ya, tentang planet-planet, tentang matahari, bulan dan sebagainya kan. Allah Taala bersumpah dengan berbagai-bagai kejadian makhluk dia dalam Quran. Tapi satu lagi bahawa ayat manzurah, iaitu tanda-tanda yang kita lihat sendiri. Bagaimana kehebatan Allah Taala ni semua. Yang kita tengok macam mana Allah Taala mencipta pokok kayu. Daripada seulas biji benih yang kecil itu. Kalau kita seulas biji durian tu, musangking tu kecil je. Tapi bila dia besar, masya-Allah tuan-tuan dan puan. Itu berfikir tentang keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang paling penting sekali, dia redha dengan pembahagian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sentiasa redha, terima. Allah Taala meletakkan dia sebagai orang yang berjaya, terima. Dia sentiasa menerima apa yang Allah Taala takdirkan kepada diri dia. Dia tidak mengeluh, tidak keluh kesah, tidak memberontak, kan? Tidak sakit hati, tidak iri hati. Dia sentiasa menerima kebaikan. Apa yang Allah Taala bagi pada dia, dia redha. Kadang-kadang kita rasa kita ada kekurangan daripada orang lain kalau kita bandingkan. Sakit lah, kita rasa lemah lah, kita rasa kurang sebagainya. Kita kadang-kadang kita komplain juga. Kita komplain juga. Jadi ni sampai peringkat ni tinggilah, iaitu mardiyah. Dan yang ketujuh yang akhir, secara ringkasnya tuan-tuan dan puan, iaitu kamilah. Kamilah ni maknanya sempurna lah. Iaitu dia sempurna. Semua perangai dia, kerja buat dia, semuanya baik. Semua baik. Jadi juga disebut sebagai nafsu safiyah, bersih. Jadi orang yang sampai ke peringkat ini, Allah Taala kata bahawa masuklah kamu dalam golongan hamba-hambaku yang salihin dan masuklah kamu dalam syurgaku. Allah Taala invite kita. Dia jemput kita, wahai orang-orang yang melakukan kebaikan, salihin, masuklah kamu dalam syurgaku. Masuklah golongan hamba dia. Maknanya orang yang peringkat kamilah ni, dia ialah orang yang bersama-sama dengan orang yang soleh. Jadi di antara orang yang sampai peringkat ini, dia mempunyai ilmu yakin. Dia ada 3 yakin. Ilmu yakin, ainul yakin, haqqul yakin. Ni ilmu yakin, ainul yakin, haqqul yakin. Jadi cara ringkasnya gini tuan-tuan. Ilmu yakin itu adalah keyakinan kita akan keberadaan Allah Ta'ala berdasarkan ilmu pengetahuan tentang sebab akibat atau melalui hukum yang kita belajar, yang kita tahu. Itu dia. Memang dia yakin betul. Seperti keyakinan kita daripada ilmu kalam ini. Daripada ilmu ahli kalam. Misalnya, apa sahaja yang ada dalam alam semesta ini merupakan sebagai akibat dari sebab yang ada sebelumnya. Mana ada sebab dan musabab dia. Ni. Maka itu ilmu yakin. Dia percaya sungguh. Ilmu dia ilmu yang betul-betul yakin kepada Allah Ta'ala. Semua ni. Kejadian ini, penciptaan ini, semuanya daripada Allah Subhanahu. Semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang pertama, secara ringkasnya. Yang kedua, ainul yakin. Ainul yakin adalah keyakinan yang dialami oleh orang yang telah melewati tahap pertama, iaitu ilmu yakin. Jadi, ainul yakin ni dia nampak betul betul. Tadi dia ada ilmu dia saja. Dia tahu dalam pengetahuan dia. Pengetahuan dia bahawa ni Allah Ta'ala semua menjadikan. Allah Ta'ala jadi. Tapi perangkat kedua dia nampak betul. Seolah dia nampak betul Allah Ta'ala itu. Gitu. Tiadalah aku melihat sesuatu kecuali aku melihat Allah pada sesuatu tersebut. Maknanya dia nampak, dia pandang pokok kayu, nampak Allah SWT. Nampak air terjun, nampak Allah SWT. Dia tengok ribut peti, nampak Allah Ta'ala. Ni kita COVID-19 ni. Dia nampak orang sakit, nampak orang ditimpa wabak ni. Tuhan nampak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagaimana Umar Al-Khattab kata bahawa tiadalah aku melihat sesuatu kecuali aku melihat Allah sebelum ni. Nampak. Wah, ni dia nampak sungguh Allah Ta'ala ni. Nampak Allah Ta'ala. Nampak saja makhluk Allah Ta'ala ni. Makhluk ni, pokok kayu ke, pantai ke, laut ke, bulan ke, apa benda lah. Dia nampak Allah. Di sebalik itu ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala yang menjadikan dia.
Umar kata bahawa aku tiada kulihat melainkan aku melihat Allah SWT. Osman Affan kata bahawa tiadalah aku melihat sesuatu kecuali aku melihat Allah sesudahnya. Umar yang kata bahawa sebelumnya. Osman kata selepasnya. Ni dia memang dia nampak betul. Itu namanya ainul yakin. Ain tu makan mata. Ain tu mata. Maka dia nampak Allah SWT. Kemudian hakul yakin. Hakul yakin lah keyakinan yang dimiliki oleh orang yang telah menyedari bahawa alam semesta ini pada hakikatnya adalah bayangan dari penciptanya. Siapa dia? Allah Subhanahu Taala. Sehingga dia dapat merasakan kewujudannya sejati hanya Allah Taala. Sedangkan yang lain hanyalah bukti dari wujudnya Allah Subhanahu Taala. Ni tuan-tuan. Itu sampai hakul yakin panggil begitulah. Ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Jadi kalau kita nak bahaskan ketiga-tiga yakin ini, kita kena bahaskan dalam satu kuliah lain lah. Ni kita cerita tentang nafsu saja. Baik, dia yang sesungguhnya bahawa dia beruzlah. Yang ni menyendiri. Menyendiri daripada makhluk. Orang panggil bakhluat. Rasulullah SAW dulu kan dia bakhluat. Sebab itu tuan-tuan puan, kalau kita baca dalam ilmu tasawuf, di antara perkara untuk kita mendekatkan diri Allah Ta'ala, kita kena berkhaluat. Yang ni beruzlah. Berzikir, berfikir tentang kebesaran Allah Ta'ala, berfikir tentang kejadian manusia, berfikir-fikir. Semuanya untuk dia mencari, untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Cara yang kayak begitu. Kemudian diam. Diam. Kan? Dia tak bercakap. Dia tak banyak cakap. Macam kita banyak cakap. Dalam Facebook, cerita sajalah. Cerita. Tak berhenti bercerita. Tulis. Cerita tu tulis. Macam bercakap lah. Kan? Sekarang ni kita dalam Facebook, dalam WhatsApp. Ada saja isu, dia tulis komen. Kan? Ada isu, dia tulis komen. Komen tu kadang-kadang, Masya Allah tuan-tuan. Mengatur orang lah, memfitnah orang lah, mengeji orang lah, memperli orang lah, menganjingkan orang lah. Ya Allah Tuhanku. Jadi tuan-tuan banyak sangat. Tengok kalau ada berita keluar. Macam-macam. Komen. Apa tulis komen? Dah begitu komen. Macam-macam. Jadi tuan-tuan pun berlaku pergaduhan kat situ. Jadi kalau diam, tak bergaduh. Kalau kita diam, nak bergaduh. Siapa orang kalau kita bergaduh orang? Kita kata kau macam-macam ni. Dia senyap je. Ya, dia senyap je. Tak apa, dia takkan ber. Tapi kalau kita cakap, dia cakap, jadi pergaduhan. Maka, macam mana kita nak sampai ke tahap ini? Kan? Macam kita nak sampai tahap ini? Kemudian siddiq. Jujur, siddiq. Sebab tu tuan-tuan, Nabi Muhammad SAW itu di antara sifat dia siddiq. Siddiq tuan-tuan ada 6 syarat. Nak cerita tentang siddiq ni, ilmu tasawuf mengatakan 6 syarat. Pun kita akan bincang di hari lain lah. Kalau kita nak sama 6 syarat ni, mau 2-3 jam baru habis. Okay, kita sekejap ni, percaya sejarah ringkas saja. Siddiq ni ada 6 syarat. Dia jujur. Dia jujur. Dia amanah. Dia betul. Dia sentiasa benar. Dia sentiasa benar. Ni. Itu siddiq. Kan? Kita, berapa persen benar? Berapa persen kita jujur? Berapa persen kita amanah? Jadi tuan-tuan, kita sampai ke peringkat siddiq. Dan membantu pada makhluk. Serta memenuhi semua perintah Allah Ta'ala. Dia suka membantu orang. Bukan mencerca orang. Bukan dengki orang. Dia membantu, menolong serta memenuhi semua perintah Allah Ta'ala. Semua perintah Allah Ta'ala ni dia akan buat. Maka sebab itu tuan-tuan puan, bila kita dah habis sampai 7 jenis nafsu ni, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ni, guna gayanya kita nak sampai ke peringkat ini. Macam mana caranya? Jadi untuk itu, nafsu ni, cerita nafsu ni lah sentiasa membawa kita kepada kejahatan. Nafsu ni dia bawa jahat je. Dia tak ada cerita lain, nafsu. Nafsu ni memang dia kerja jahat, dia macam syaitan, iblis. Maka kena lawan. Sebab tu Nabi kata bahawa kamu balik daripada perang yang besar, perang yang kecil, dan sekarang akan berdepan dengan satu peperangan yang besar. Sahabat tanya apa? Perang lawan apa? Lawan nafsu. Tuan-tuan, jihad fisabilillah tu besar dah. Memikul senjata, cedera, parah, kena tikar, seksanya, berbagai-bagai ancaman. Tapi rupa Nabi kata bahawa itu peperangan kecil. Yang besar ialah melawan nafsu. Yang sebab itu tuan-tuan, slow-slow kita buat. Slow-slow. Perlahan-perlahan. Jangan gopoh, jangan excited sangat nak terus sampai ke 7. Tak payah. Perlahan-perlahan. Allah Ta'ala pun perlahan macam kita lah. Lahir pada kecil, terlentang baring, boleh menerak, merangkak, lari, berjalan sebagainya. Akhirnya kita jadi gini. Jadi pengarah,
jadi orang hebat, CEO sana, pengarah sini, bahkan sampai jadi menteri, perdana menteri dan sebagainya. Jadi untuk itu kita slow-slow dan tak terlambat. Selagi kita tak mati dan tidak halkun apa ni, pernah terlambat. Walaupun umurnya dah 90 tahun. Jadi yang pertama sekali kita kena lalui. Yang pertama kita kena lalui untuk sampai situ. Yang pertama kita kena zikir. Zikir subhanallah berzikir. Allahu akbar, Allah. Asmaul husna 99 zikir. Yang seterusnya solat, solat sunatnya, solat fardu dah tentu, solat sunat. Kemudian puasa, kena berpuasa. Banyakkan sedekah, kena sabar, kena jujur, kena amal. Slow. Jadi ini di antara perkara yang boleh membawa kita kepada meningkatkan nafsu kita, lawan nafsu. Akhirnya kita akan tinggal nafsu amarah, kita akan pergi ke nafsu lawamah, kita akan tingkat lagi mulai himmah dan sebagainya. Tak kira sampai mana. Tak kira sampai kat mana, yang penting sekali kita bersama-sama memperbaiki diri kita, sama-sama kita meningkatkan amalan kita, sama-sama kita mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling penting sekali kita naklah banyak mengaji. Di antaranya mengaji. Sebab itu tuan-tuan dan puan, kami di Rumah Ngaji Barakah ini menyediakan peluang untuk tuan-tuan mengaji. Saya nak sebut satu saja tuan-tuan. Kelebihan mengaji yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hadis dari Abu Umamah radhiyallahu anhu melaporkan bahawa aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran. Nabi kata bahawa baca Al-Quran. Sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat sebagai syafaat kepada kamu. Ni tuan-tuan dan puan. Hari ni kita kata kita nak syafaat. Tak. Rupanya tak payah jauh sangat. Ada depan mata kita. Apa dia? Al-Quran. Saya yakin dan percaya semua kita ni di rumah dia banyak Al-Quran. Ada Al-Quran. Jadi Nabi kata bahawa bacalah Al-Quran. Sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat besok sebagai syafaat. Syafaat ni apa? Syafaat ni menolong kita, membantu kita. Maka sebab itu tuan-tuan, kalau kita tak boleh baca Al-Quran, maka kita kena belajar. Nabi kata bahawa khairukum, orang sebaling-baling baik di kalangan kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajar Al-Quran. Sebab itu kami daripada Rumah Ngaji Barakah ini membuka kelas-kelas Al-Quran. Jadi kita invite siapa-siapa nak belajar Al-Quran, datanglah pada bila-bila masa saya. InsyaAllah kita akan terima. Kita ada jadual dia, datanglah. Pagi ada, malam ada, insyaAllah. Datanglah ke Rumah Ngaji Barakah ini. Dan boleh terus hubungi Rumah Ngaji Barakah. Sama ada dalam WhatsApp-nya, melalui WhatsApp. Dalam Facebook ni boleh beritahu. PM. InsyaAllah kita akan sediakan. Ataupun kita akan membuka. Tapi cuma sekarang ini, musim COVID ni tak buka lah. Sebabnya semua orang tutup. Buka. Tutup. InsyaAllah kita akan buka. Sekiranya PKP ni berakhir, kita akan menyambung semula kelas-kelas kita. Iaitu kelas mengaji di Rumah Ngaji Barakah. Sekarang ini kita tunggu dulu. InsyaAllah siapa-siapa boleh. Yang ada yang dah pandai mengaji, yang tak boleh mengaji, yang tak tahu mengaji, kita datang sama sekali. Dan kita juga mengalu-alukan kalau tuan-tuan yang boleh mengaji, yang boleh mengajar ngaji, datang bersama-sama kami. Di Rumah Ngaji Barakah ni kelasnya percuma. Tak kena bayar. Percuma. Tak ada bayar. 1 sen pun tak. Tuan-tuan daftar, masuk kelas, percuma. Tak ada kena bayar. Percuma. Bagi tahulah siapa-siapa kawan-kawan kita. Kalau mungkin tuan-tuan duduk di luar Temeloh, kat Temeloh kita beritahu. Nak belajar mengaji percuma, datanglah ke Rumah Ngaji Barakah. Percuma. Tak ada kena bayar. Terbuka kepada semua masyarakat Temeloh ni. Lelaki, perempuan, tua, muda. Siapa-siapa saja. Siapa-siapa saja boleh datang mengaji di Rumah Ngaji Al-Barakah. Wallahu'alam tuan-tuan. Itulah yang dapat saya sampaikan pada petang ini secara ringkasnya. Dan insya-Allah kalau diizinkan Allah, besok kita berjumpa lagi. Moga-moga kita berdoa Allah Ta'ala, COVID-19 ini akan dihentikan Allah Ta'ala wabaknya dan negara kita selamat. Kita pun sihat walafiat, kita boleh bergerak seperti biasa, boleh aktiviti biasa, boleh bekerja, boleh bersosial. Tapi nak kita berdoa, jangan lupa kita berdoa. Kita solat sunat, solat hajat. Jangan lupa kita selawat. Jangan lupa kita
mengaji Al-Quran, dan jangan lupa kita sentiasa mendekatkan diri kita dengan Allah Ta'ala. Moga-moga Allah Ta'ala memperkenankan doa kita dan Malaysia ini, khususnya dunia ini, amnya, selamat dan bebas daripada COVID-19. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi tawasaw bis sabr. Saya minta maaf banyak-banyak tuan-tuan dan puan. Aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.